Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, minta maaf atas masalah teknikal tadi. Baik, jadi saya berikan video ni sebagai rujukan bagi apa yang saya nak ajarkan pada hari ini, iaitu rukun-rukun solat. Okay, baik, untuk tajuk rukun-rukun solat ni, kita akan mempelajari perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa solat. Itulah yang dimaksudkan dengan rukun solat. Jadi tugasan yang saya berikan awak semalam adalah membaca daripada muka surat 47 sehingga muka surat 50 mengenai rukun solat. Okey, jadi rukun solat ni seperti yang awak telah belajar pada tajuk-tajuk pendidikan ibadat dari tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3. Sama juga seperti pendidikan Islam. Kalau awak belajar dalam bidang ibadat, pendidikan Islam, rukun solat sama sahaja, 13. Ada 13 rukun solat. Okey, dia takkan berubah. Okey, rukun solat takkan berubah. Tak kisahlah awak belajar berapa kali ke, dia tetap 13 rukun solat. Okey, iaitu 13 perkara yang wajib dilakukan ketika solat. Okey, maka sekiranya awak tertinggal salah satu daripada 13 rukun solat ni, solat awak tu tidak sah. Tidak sah sama sekali. Baik, jadi untuk tajuk ni kita akan tengok 3 dahulu. 3 daripada 13 rukun solat untuk hari ni, iaitu niat, qiyam dan juga takbiratul ihram. Okey, jadi apa yang terkandung di dalam niat, iaitu ada 3 perkara yang terkandung di dalam niat. Yang pertama qasad, yang kedua ta'arrud dan yang ketiga ta'yin. Okey, qasad iaitu ungkapan aku solat di dalam niat. Ungkapan aku solat di dalam niat. Ini kalau awak nak niat solat mesti ada lafaz usolli. Lafaz usolli. Okey, lafaz usolli ni yang bermaksud sahaja aku solat. Sahaja aku solat, tak kisahlah. Okey, solat apa yang awak nak buat, tu nanti kita akan bincang lagi. Okey, tapi yang penting solat fardu yang kita cerita ni, solat fardu aku solat, sahaja aku solat. Kalau awak berpuasa, takkanlah sebut aku solat juga. Jadi kalau solat mesti lafaz aku solat. Kalau berpuasa, sahaja aku berpuasa. Dia takkan usolli lah, dia akan jadi lain lafaznya. Okey, kemudian untuk perkara yang kedua, ta'arrud, iaitu ungkapan fardu. Okey, khususnya untuk solat fardu mesti ada lafaz ta'arrud, ungkapan fardu. Farda, usalli farda. Kalau solat tu, kalau solat sunat awak tak akan sebut farda, awak akan sebut sunat. Sunnata. Kalau awak sebut sunat, maka dia akan jadi solat sunat. Usalli sunnata, dia akan jadi solat sunat. Tapi untuk solat fardu, usalli farda, dia jadi aku solat fardu. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, ta'yin. Ta'yin iaitu ungkapan penentuan waktu solat. Ni nak tentukanlah solat apa yang awak nak buat. Kalau solat subuh, sebut usalli farda subhi. Kalau solat zuhur, usalli farda zuhri. Kalau asar, usalli farda asri. Isyak, maghrib dan sebagainya sama juga. Sebutkan waktu solat apa yang awak nak tunaikan waktu tu. Okey, jadi ini 3 perkara yang perlu awak tahu terkandung di dalam niat. Mesti ada aku solat, kemudian ada fardu dan juga waktu solat apa yang awak nak buat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Okey, itu niat. Yang kedua iaitu qiyam, berdiri betul pada solat fardu bagi orang yang berkuasa. Okey, maksud orang yang berkuasa kat sini, orang
yang mampu untuk berdiri. Okey, qiyam ataupun berdiri betul ni mestilah dilakukan bagi yang mampu untuk berdiri. Kalau dia tak mampu untuk solat berdiri, berdiri dengan betul, dia perlu solat duduk. Kalau dia tak mampu untuk duduk, dia boleh solat baring. Okey, jadi ini berdiri tegak ataupun berdiri betul untuk solat fardu bagi orang yang berkuasa, iaitu orang yang mampu. Jadi kalau kata tak mampu nak solat berdiri, janganlah tak solat. Tak mampu nak solat baring, tak mampu nak solat duduk, solat baring, jangan terus tak solat. Maksudnya itu ada rukhsah ataupun keringanan untuk orang-orang yang tak mampu untuk berdiri tegak. Sekarang ni dikata kat sini sekiranya mampu untuk berdiri, barulah boleh berdiri tegak. Baik. Jadi yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Ni takbiratul ihram ni iaitu takbir yang pertama sekali sewaktu kita hendak memulakan solat. Okey, wajib melafazkan Allahu Akbar dengan disertakan niat. Okey, niat itu yang di dalam hati. Kalau lafaz iaitu dari segi tutur, daripada perkataan yang kita sebut usalli itu yang kita itu lafaz niat. Niat tu yang di dalam hati. Baik. Jadi lafaz Allahu Akbar ni mestilah secara jahar, iaitu boleh kita dengar dengan jelas melalui telinga kita. Ni kalau solat bersendirian lah. Kalau kita solat bersendirian, kita solat, kita angkat takbiratul ihram Allahu Akbar, kita boleh dengar dengan jelas pada kedua-dua belah telinga kita. Kalau kita tak boleh dengar, maksudnya itu belum disebut dengan jelas lafaz Allahu Akbar. Jadi suara kita mestilah jelas. Kita boleh dengar lafaz Allahu Akbar tu dengan telinga kita. Dua telinga kita ni kita boleh dengar dengan jelas. Allahu Akbar kalau kita solat sendirian. Kalau kita jadi imam, tentulah kena lafaz yang lebih kuat supaya makmum boleh dengar, boleh ikut apa yang kita sedang lakukan. Baik, jadi untuk hari ini itu penjelasan yang saya cuba nak sampaikan tapi tak tersampai tadi atas masalah teknikal. Jadi kita belajar 3 dahulu hari ini, iaitu niat. Ada 3 perkara di dalam niat, iaitu qasad, ungkapan aku solat, ta'arrud, iaitu ungkapan fardu, dan perkara yang ketiga ta'yin, ungkapan penentuan waktu solat, iaitu solat zuhur, subuh dan sebagainya. Yang kedua, qiyam ni tadi, berdiri betul bagi solat fardu untuk orang yang berkuasa, iaitu orang yang mampu untuk berdiri tegak. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar dengan disertakan niat mestilah disebut dengan jelas, dan boleh didengari kedua-dua telinga kita jika solat bersendirian, dan mesti lebih jelas lagi kalau menjadi imam. Jadi untuk itu setakat ini sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Maaf atas masalah teknikal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.